Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Salam sejahtera, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, dan salam satu haluan sehaluan. Bertemu kita di program tuition online Perlis Mengaji yang dikuatkuasakan oleh JAIPS, MAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menerusi slot Sains Menengah Rendah bersama saya, Cikgu Arifah Raedah binti Muhammad Fauzi, Guru Sains SMK Datuk Ali Ahmad Perlis. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sedar tak sedar, dah lagi 3 hari kita nak raya, betul tak? Kan? Hari ni dah hari Rabu. Okey, kira-kira macam Ahad ni dah nak raya kan? Kan? So semoga masa awal-awal puasa itu mungkinlah semangat tu masih kental lah kita kata. Main nak ujung-ujung ni mulalah nak slow down, okey? Tapi sabar sat. Okey, bagi settle dulu Perlis tuition online ni, lepas tu kita boleh sambut raya sepuas-puasnya, okey? Walaupun kita beraya di rumah, tapi kita jangan lupa teknologi sekarang hanya di hujung jari, okey? Kita nak call mak ayah kita, nak tengok muka mak ayah kita anytime, just click, betul? Okey, so tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan slot cikgu hari ini dengan tajuk pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, seperti murid-murid tengok dekat skrin sekarang, ada gambar macam kilang kan? Okey, kilang itu adalah tempat pengekstrakan logam. Okey, kita tengok slide seterusnya. Alright, dan khas subtopik hari ini cikgu fokuskan kepada bab 4 kerektifai logam, iaitu 4.3 pengekstrakan logam daripada bijihnya. Kita nak cari logam yang pure tu, yang tulen tu. Okey, seperti yang kita sedia maklum. Alright, untuk bab 4 ini ada 3 subtopik, okey? Anak-anak murid mesti dah belajar kan? Okey, subtopik 4.1 iaitu kepelbagaian mineral. Maafkan cikgu, di situ ada kesilahan ejaan sikit, okey? So bab 4.1 tu awak telah mengenal ada berapa jenis mineral yang dalam kerak bumi ni, dalam dunia ni kan? Dah belajar, okey? Dan yang 4.2 pula adalah siri kerektifan logam, okey? Dah tahu ada banyak logam kan dalam kerak bumi kan. Bagaimana pula dari segi kerektifan, kecergasan dia, kepoweran dia, kehebatan dia kan. So melalui 4.2 ni kita boleh, awak dah belajar dah. Awak dah belajar dah siapa paling power, logam mana paling power, logam mana yang kurang reaktif, yang mana lebih reaktif, okey? So, hari ni fokus cikgu adalah 4.3. Awak dah tahu jenis mineral banyak, okey? Awak dah tahu logam mana yang lebih reaktif dalam siri kerektifan logam. Dan pada kali ini cikgu akan explain kepada anak-anak bagaimana kita nak ekstrak, okey, logam yang asalnya dalam kerak bumi ni biasanya sebatian logam. Jaranglah diwujud sebagai unsur. Okey, sebut tentang unsur dan sebatian, anak-anak murid mesti dah familiar, dah belajar tingkatan 1 lagi kan. Unsur tu apa? Sebatian tu apa kan? Unsur tu cikgu repeatlah sikit, adalah sesuatu bahan yang hidup seorang-seorang dia. Dia tidak bercampur dengan mana-mana, betul? Okey, tapi sebatian dia bergabung secara kimia. Ingat lagi? Saat bergabung sama ada 2
atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey, jadi kita nak putuskan yang cikgu kata sebatian kan. Inilah ekstrak logam tu, kita nak tarik dekat sebatian logam tu ada oksigen dan kita nak pisahkan oksigen daripada sebatian tu, ni kita nak hasilkan pure. Okey. Macam mana buat atas jalan? Bagaimana nak hasilkan badan kapal terbang? Kan? Semua itu memerlukan pure. Alright? So, kita teruskan lagi untuk seterusnya. Fokus kita part point 3. Take note. Part point 3. Baik. Alright. Apakah itu pengekstrakan logam daripada bijinya? Ini adalah hasil pembelajaran yang murid-murid kena dapat hari ini. 4.3.1, murid-murid akan faham bagaimana cara kita nak ekstrak logam tu dalam sektor pelumbungan melalui satu lakaran lah. Kalau ikutkan mesin dia dan dia pelumbungan tu, alat tu memang tak boleh lah, memang dia sepatutnya jauh daripada tempat-tempat yang macam perumahan kan. Dia mesti jauh lah sebab dia sangatlah, nanti cikgu aku tunjuk lebih mendalam apakah itu pelumbungan. Dan 4.32 juga, semua orang pernah dengar pelumbungan biji timah lah, menghasilkan macam-macam lagi lah kan. Tapi pernah dengar ada kesan buruk. Okey, cikgu tak ingat ada keretakan akhbar menyatakan pernah berlaku bauksit, pencemaran bauksit. Itu salah satu sebatian logam yang telah mencemarkan dekat Kuantan, Pahang. Okey, murid-murid boleh Google lah sekarang, zaman Google, tekik-tekik sampai. Okey, now kita teruskan lagi. Murid-murid boleh fokus. Kalau nak kata buku teks, cikgu saya pening lah duk tengok slide cikgu. Tak apa. Buka buku teks muka surat 137. Sama saja sebenarnya. Cuba yang ni cikgu tunjuk dalam bentuk slide, ringkaskan supaya awak lebih nampak. Okey? So, ulang sikit sebelum kita nak pergi macam mana ni cikgu, saya tak sabar dah ni nak ekstrak logam ni macam mana. Ulang sikit dulu. Okey. Baik, seperti yang murid belajar, ada siri kreatifan logam. Okey. Macam mana cara awak hafal? Okey, mungkin cikgu awak dah ajar kan cara-cara menghafal. Okey, cikgu pun lebih kurang jugalah hafal. Okey, macam mana? Ten. Okey. Kalau nak kahwin, mesti ada cinta, zakat, harta, fitrah, supaya perkahwinan kekal menuju abadi aum. Itu dia. Tak ingat lagi, cikgu tak tahu lah nak kata mana. Okey, dan fokuskan kepada cinta. Wah, cinta lah pula. Okey, cinta adalah fokus kita hari ni, bukan cinta ni karbon. Okey, karbon. Okey, fokus hari ni lah karbon. Apa yang karbon boleh buat cikgu? Okey, apa fungsi karbon yang cikgu nak sebut-sebut sangat ni? Okey, jom kita tengok lagi. Tapi make sure you all hafal ni Alright, don't forget. Tengok kartun tu pun cakap ada don't forget. Alright, ingat kembali. Kebanyakan logam dalam kerak bumi memang tidak wujud dalam bentuk logam. Tu yang cikgu abang dah awal tadi kan. Okey, kebanyakan wujud dalam bentuk sebatian. Which is dia dah campur dengan oksigen, campur dengan bahan macam-macam lagi. Jadi, untuk menghasilkan sesuatu bahan, diperlukan yang pure. Kita nak buat, atau cikgu kata tadi, nak buat tin aluminium, nak buat botol minuman apa semua, perlukan yang pure. Okey, ingat, kebanyakan logam dalam kerak bumi tidak wujud dalam bentuk logam tulen. Yang ada macam emas, argentum, perak kan. Itu adalah satu-satunya unsur dua tu yang memang tak bercampur. Dia hanya hidup seorang unsur. Okey, alright, kan cikgu kata nak ingat kembali. Ini yang awak belajar hari tu. Baik. Mineral semula jadi, ini nama, dikata nama biasa lah, nama biasa. Bauksit, okey. Apa yang terdapat dalam bauksit? Ada biji aluminium. Okey, tengok betul-betul, ada biji aluminium. Apa kandungan mineral dalam bauksit itu? Okey, dia ada aluminium oksida. Inilah yang awak nak ekstrak ni. Inilah yang kita nak ekstrak. Okey, dalam sektor pelumbungan, okey. Biji ni, biji aluminium, biji timah, biji besi. Tiga-tiga jenis ni adalah bahan-bahan yang kita nak ekstrak. Sebab kita nak hasilkan apa? Tengok kat ujung sekali ni. Ni yang warna hijau saja. Cikgu highlight ke hijau. Inilah logam yang kita nak dapatkan. Okay? Kalau bauksit, tengok kandungan mineral dia aluminium oksida. So, unsur dalam aluminium oksida ada apa? Ada dua, aluminium dan oksigen. Ini awak dah belajar pada 4.2 dan 4.1, betul? 4.1 lah yang ni. Okey, jadi kita nak pisahkan. Alright, tugas kita sekarang ni kita nak pisahkan antara aluminium dan
oksigen. Kita nak aluminium saja. Tak maulah oksigen. Buat apa? Tak guna. Sebab kita nak pure. Alright? So, begitu juga dengan biji timah, biji besi. Okey, biji timah. Familiar dah. Biji besi. Hari ni, cikgu akan tunjukkan cara-cara bagaimana nak ekstrak biji besi. Kita nak ferrum. Kita nak pure metal iaitu pure ferrum. Alright? Okey. So, ini adalah gambar bauksit sebelum dia menjadi pure. Maknanya sebelum dia proses ekstrak kan. Ini asal dia, biji. Okey, yang ni adalah cassiterate. Nama sedap tu, yang panjang nak buat anak nama ni lah. Maksud tak ada. Okey, so seterusnya adalah hematit. Tu dia hematit. Nama memang sedap. Okey, kita pergi lagi. Apakah itu pengekstrakan logam? Alright, cikgu akan lebih detailkan lagi. Ia adalah satu proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijinya. Ingat, selalu soalan tanya yang ni. Apakah itu pengekstrakan logam? Maksud dia, satu proses untuk kita nak dapatkan pure, logam yang asli, yang tulen daripada biji dia tu. Bagaimana prosesnya? Kita teruskan lagi. Okey. Alright, ini cikgu bagi contoh lah. Bauksit iaitu aluminium oksida. Kita nak buang oksida ni. Kita tak mau oksida ni, kita nak aluminium sahaja. Okey, seperti gambaran contoh ni awak boleh tengok. Ini yang sebelum diekstrak. Okey, ini kita nak macam ni. Nak pure dia. Okey, pure. Alright. Okey, cikgu teruskan lagi. Apa kegunaan karbon dalam siri? Awal tadi cikgu dah sebut kan, kegunaan karbon, cikgu dah highlight dah. Okey, dia adalah kaedah, okey, untuk menentukan kaedah pengekstrakan logam. Pentingnya dia. Tak ada dia, tak boleh ekstrak logam. Okey, tak ada karbon, tak boleh ekstrak logam. Okey, take note yang tu. Apa yang dia buat? Baik, yang pertama elektrolisis sebatian logam. Yang kedua adalah penurunan oksida logam oleh karbon. Yang kedua inilah yang kita akan fokuskan pada hari ini. Okey, yang pertama ini elektrosebatian logam ni dia kena melalui eksperimen yang lebih mendalam. Okey, tajuk ini awak akan belajar pada tingkatan 4 kimia nanti. Wow, very interesting. Okey, sekarang ni cikgu tak mau ajak lagi lah, tak seronok lah tahu awal kan. Okey, so yang ketiga adalah pemanasan terus sebatian logam. Apa dia ni cikgu? Saya tak nampak lagi detail. Baik, kita pergi yang ni. Ini sebenarnya. Okey, seri kreatifan logam tu, okey, dia pecah-pecah. Yang ni ekstrak guna kaedah ni. Okey, yang ni ekstrak guna kaedah ni. Yang ni ekstrak guna kaedah ni. Masing-masing guna kaedah tersendiri. Tetapi yang mana satu cikgu? Kalium kalau nanti yang mana satu cikgu? Mai kita tengok. Okey, paling atas. Okey, awak dah belajar. Paling atas adalah logam yang paling reaktif, betul? Okey. Jadi, yes, this is dia punya proses pengekstrakan dia. Okey. Untuk kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, dia menggunakan kaedah elektrolisis sebatian logam untuk ekstrak dia punya tu. Okey. Ini cikgu tak mau fokus hari ini. Okey, kita pergi yang seterusnya. Yang kedua adalah, yes, ini yang cikgu nak fokuskan hari ini, iaitu penggunaan karbon di sini. Dia akan turunkan oksida logam oleh karbon. Karbon yang akan turunkan sebatian logam tu, karbonlah yang akan putuskan ikatan antara logam dengan oksigen. Macam cikgu bagi contoh tadi, aluminium oksida, dia nak pisahkan aluminium dan oksigen dan dia perlukan karbon. Okey, tapi aluminium tak boleh lah, aluminium yang atas. Okey, kita ambil contoh yang bawah lah. Okey, apa? Zinc, hidrogen ni tak termasuk sebab hidrogen adalah bukan logam. Okey, kita ambil logam. Zinc, ferrum, stannum dan juga plumbum. Itulah 1, 2, 3, 4. 4 logam inilah yang akan diturunkan oleh karbon. Yang akan karbon lah yang akan berfungsi ke atas logam-logam ini. Okey, kita tengok lagi. Pemanasan terus sebatian logam iaitu kuprum dan merkuri. Maknanya cara nak ekstrak, nak dapatkan kuprum dan merkuri guna kaedah direct heating. Maknanya tak perlu karbon, tak perlu. Karbon hanya diperlukan untuk zinc, untuk ferrum, untuk stannum dan untuk plumbum. Okey, for your information, stannum ni adalah timah
Bahasa kampung dia timah, bahasa sains dia sternum. Gitu. Okey. Lepas tu yang dua lagi bawah cikgu ada sebut awal tadi iaitu argentum dan aurum. Argentum tu perak, aurum tu emas, di mana kedua-dua ini adalah unsur. Dia wujud sebagai unsur dalam kerak bumi dan memang tak ada kaedah pengekstrakan untuk dia. Memang tak ada, tak bercampur. Okey, seterusnya memang kita tak fokus lah yang ni. Fokus kita ni adalah tu yang cikgu rate tu, penurunan oksida logam oleh karbon. Okey, kita pergi lagi. Okey, inilah yang penerangan lebih detail. Bagaimana yang dikatakan karbon ekstrak, macam mana pengekstrakan logam menggunakan karbon tu. Okey, tengok kat situ. Biji logam diekstrak bagi mendapatkan logam tulen. Ingat, cikgu abang tadi kan, biji logam iaitu ferrum oksida sebagai contoh, dia akan kita ekstrakkan dan pisahkan dia, tarik oksigen daripada dia untuk mendapatkan ferrum yang asli tu. Okey. So sebagai contoh, nampak? Itu hematit, nama biasa untuk sebatian logam ni lah. Nama saintifik dia ferrum oksida. Jadi kita nak ambil ferrum ni saja. Oksigen tetap mau sebab kita nak logam yang pure, besi yang pure, yang tulen. Okey. So yang kedua adalah karbon terletak di atas logam dalam siri kereaktifan logam. Maknanya karbon aluminium boleh ke nak ekstrak dengan karbon? Tak boleh. Sebab karbon berada di bawah aluminium. Jadi, logam-logam yang boleh diekstrak oleh karbon hanyalah yang berada di bawah karbon, iaitu zinc, ferrum, sternum dan plumbum. Tengok, cikgu sentiasa ulang sebab ada soalan nanti di hujung. Okey, seterusnya. Alright, karbon yang lebih reaktif dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam yang kurang reaktif. Cikgu dah cakap tadi, betul? Sebab karbon dia lebih reaktif, dia duduk atas, pendek kata macam ni lah. Karbon, logam yang duduk bawah karbon memang kalah lah, karbon menang. Gitu, okey? Alright, so ini contoh cikgu bagi. Nanti yang kita akan ekstrak dalam dalam video nanti, cikgu akan tunjuk apa yang terhasil. Ferrum 3 oksida ni adalah sebatian logam, okey, biji timah, biji besi. Okey, dalam bahasa kita panggil biasa biji besi, dalam bahasa sains kita panggil ferrum 3 oksida. Biji besi tu kita campur dengan karbon. Okey, so karbon tu akan tarik oksigen yang ada dekat biji besi tu, ferrum oksida. Nampak nampak kat sini? So karbon akan tarik oksigen dekat ferrum dan tinggallah ferrum seorang diri sebagai tulen. Ferrum, besi yang tulen. Apa tu? Hasil yang seterusnya adalah karbon dioksida. Okey, cikgu terus lagi. Karbon digunakan. Kenapa kita guna karbon? Sebab karbon adalah salah satu orang kata apa, bahan yang murah dan mudah diperoleh. Sebab tu industri perlombongan banyak gunakan karbon untuk pengekstrakan logam. Okey, kita teruskan lagi. Apa itu? Okey, ini adalah apa yang kita nak buat lah nanti. Caranya bagaimana? Cikgu dah cerita buat pisah-pisah nak kena tarik oksigen. Macam mana cikgu? Okey, pertama kali tengok dulu. Cikgu akan, dalam kes hari ini kita akan fokuskan cara kita nak pisahkan biji besi. Kita nak hasilkan besi. Kita tak mau biji besi, kita nak besi. Alright? So bahasa sains, ferrum 3 oksida ini adalah kita kata bentuk sebelum sebatian ferrum 3 oksida ni, sebelum kita ekstrak dia, dan kita nak hasilkan yang bawah ini. Ini logam ferrum ni yang kita nak hasilkan kan. Cantik tak cantik, right? So bagaimana cara-caranya? Mari tengok. Kita guna kaedah relau bagas. Anak-anak boleh tengok dalam buku teks, semua ada dalam buku teks, okey? Apa yang cikgu explain ni sama dalam buku teks. Bezanya ada explanation daripada you just read by yourself, okey. Relau bagas tu macam mana cikgu? Okey, mari kita tengok. Alright, inilah salah satu bentuk relau bagas yang dalam industri lah, okey. Inilah dalam buku teks awak pun ada. Cikgu ada, dalam buku teks awak ada QR barcode tu kan. So kalau siapa ada handphone, just scan barcode tu, keluarlah video ni. Cikgu aku tunjuk kat sini juga. Dan if you want to do it by yourself, boleh buat lepas ni, okey. So jom kita tengok. Tu dia. Ini adalah relau bagas. Okey, adalah alat untuk mengekstrak logam daripada bijinya. Okey, nampak tak? Ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3, ada nombor 4. Maksudnya ada step by step nak hasilkan besi yang pure tu, besi yang tulen tu. Okey, cikgu
play sikit. Okey, awak tengok nah. Tengok dulu betul-betul. Nampak tak? Ada sesuatu yang telah dimasukkan, cikgu. Apakah itu? Okey. Masukkan sesuatu, nanti awak akan tahu lepas ni. Okey, selepas masukkan sesuatu tu bahan tu lah. And then step kedua, apa dia? Lepas tu step ketiga, naik ke atas. Lepas tu bila dah proses, keluar kot step keempat. Mesti tak sabar nak tengok kan? Okey, jom kita tengok seterusnya. Yang pertama. Okey, ini adalah relau bagas. Okey, relau bagas. Okey, dia ada pintu utama atas ni. Okey, masuk bahan pertama masuk ke atas ni. Okey, mari kita tengok. Biji besi. Inilah yang kita nak ekstrak itu, betul? Katakan, cikgu saya nak buat biji timah, boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Gantikanlah biji besi dengan biji timah. Okey. Contoh apa lagi? Kata apa? Logam yang berada bawah kabel tu. Itu semua boleh. Boleh diekstrak menggunakan kaedah relau bagas. Okey. So, pertama sekali biji besi kena ada. Okey. Kalau tak ada biji besi nak ekstrak apa dia? Betul tak? Okey. Tapi ada bahan lain kena campur, cikgu. Yalah nak masak kari. Rempah je. Dah, boleh? Tak boleh. Dia ada bahan-bahan lain untuk sedapkan lagi. Sama juga dengan kek ni. Baik. Ini adalah biji besi lah. Sebelum diekstrak, kita tambah arang kok anak-anak. Arang kok apa dia? Apa dah cikgu ni? Arang. Okey, dah dalam bahasa sains kita panggil karbon sebenarnya. Okey, arang tu sebenarnya adalah karbon lah. Yang cikgu duk sebut karbon. Tabaklah kata arang cikgu. Kami tahulah. Inilah kisah dia. Baik, ingat. Kena ada biji besi. Kena tambah dengan arang. Iaitu karbon. Lagi apa cikgu? Jom. Ada lagi lah satu lagi. Batu kapur. Okey, batu kapur nama biasa. Nama saintifik dia adalah kalsium karbonat. Yang warna putih tu kan, kalsium karbonat. Ketiga-tiga bahan ini wajib ada untuk ekstrak logam. Cikgu ulang sekali lagi. Ketiga-tiga bahan ini wajib ada untuk ekstrak logam tulen. Karbon dengan batu kapur tak berubah. Okey, memang depa selamanya. Mai pilih sebatian logam apa pun untuk tempat ni biji besi kita tukar kan. Contohnya nak biji timah kan. Karbon iaitu arang kok dan juga batu kapur sama. Wajib ada. Okey. So, apa fungsi batu kapur? Fungsi batu kapur nanti untuk memerangkap benda asing dan membentuk sanga. La ilaha illallah, sanga apa dia pula dah cikgu? Okey. Alhamdulillah, bersyukur maksudnya proses ekstrak ni bukan kita hanya dapat logam tulen anak-anak. Kita dapat juga bahan lain yang boleh digunakan untuk buat benda lain. Hebat tak? Okey, maknanya 2 in 1 lah. Okey, win-win situation. Okey, hasil dia daripada biji besi je. Tapi boleh menghasilkan 2 bahan untuk kegunaan masing-masing. Untuk pembuatan masing-masing kan? Okey, jadi benda asing tu apa dia? Benda asing tu awak tengok biji besi. Okey, biji besi yang masuk tu dia macam-macam tau. Ada pasir, ada silikon yang duduk dekat-dekat biji besi kan. Jadi, fungsi batu kapur ni bila digabung dengan biji besi, dia nak tarik segala benda asing yang ada dekat biji besi tu. Boleh faham? Sekali cikgu ulang Batu kapur, kalsium karbonat ni kenapa dia kena ada juga? Sebab dia akan tarik segala benda asing iaitu pasir dan silikon yang ada dekat biji besi tu. Dia nak tarik dan bukan tarik saja-saja dia akan menghasilkan satu bahan yang lain yang diberi nama sanga. Tu dia, sanga. Okey? Baik. Apa lagi seterusnya? Ini baru step pertama cikgu. Okey, next step. Step kedua, ada dalam buku teks anak-anak boleh tengok. Ingat tadi yang video awal tadi memula nombor 1 atas, nombor 2 kat bawah tu kan. Okey, nampak anak panah tu? Alright. Apa yang berlaku pada step 2? Baik, kita tengok. Semburan udara yang sangat panas dipam ke dalam relau bagas melalui saluran kat bawah ni. Okey, macam awak nak masak. Api tak buka. Macam mana nak tomeh bawang rempah macam mana nak masak? Buh semua. Lepas tu duduk tunggu. 10 minit awak tak masak-masak, tak bunyi lah. Api tak buka. Macam mana nak masak? Kan? Jadi itulah konsep dia. Nak masak, kita kisahlah kita nak masak lah relau bagas ni, beza kita nak masak benda lain. Okey, jadi perlukan udara yang sangat panas
pam ke dalam relau bagas. Okey? Dan melalui bahagian bawah relau bagas, lepas tu dia akan naik ke atas. Nampak nak panas cikgu buat ni? So dia akan masak di sinilah, dia akan bergabung segala. Nanti cikgu tunjuklah apa yang berlaku dekat nombor 3 tu. Okey? Settle step kedua. Now we going for step 3. Okey, apa yang berlaku dalam relau bagas ni? Tengah-tengah panas. Dah orang kata api dah buka. Kan udara panas dah masuk kan, dah nak start masuk ni. Okey. Apa yang berlaku adalah tindak balas yang berlaku dalam relau bagas berlaku pada suhu yang sangat tinggi. Sebab tu orang yang kerja ni, ya Allah, pemakaian dia full set. Full set. Okey, memang dia ada kesan sebenarnya, ada kesan efek, tapi kalau dia full protection insya-Allah tak ada lah. Okey. Baik. Okey, apa yang terhasil dalam ini? Ada dua benda dalam step 3 ni, ada dua benda yang terhasil, iaitu yang pertama penghasilan ferrum. Kita nak dapat dah ni logam tulen ni. Bagaimana? Okey. Yang pertama, ingat tadi arangkok dimasukkan, iaitu karbon kan, kita masuk sekali. Apa yang berlaku ketika itu? Karbon dia bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Ini adalah persamaan dia. Okey, karbon dia tambah dengan oksigen kan, dalam bila kita bagi api, bagi udara pemanasan, automatically ada oksigen, betul? Jadi karbon duduk dalam tu, duduk tunggu dah, duduk masuk kan. Lepas tu gabung pula dengan oksigen, maka terhasillah karbon dioksida. Lepas tu karbon dioksida guna dia untuk apa? Mari kita tengok. Yang kedua, karbon dioksida yang terhasil tadi akan bertindak balas dengan karbon lagi. Kan dalam tu ada banyak rangkap karbon kan. Dan dia akan membentuk pula karbon monoksida. Sekarang dalam relau bagas ada dua enzim penurunan yang hebat, iaitu karbon dan karbon monoksida. Makna kata, sekali lagi untuk yang last ni, untuk dapatkan besi yang pure, yang tulen, karbon dan karbon monoksida berfungsi untuk turunkan, untuk pisahkan oksigen, untuk tarik oksigen daripada biji besi. Okey, ingat karbon dan karbon monoksida kedua-duanya mempunyai fungsi untuk menarik oksigen daripada biji besi. Okey, yang ketiga, nampak cikgu baru cakap tadi kan, karbon monoksida dan karbon akan menurunkan oksida besi kepada besi. Dua ni hebat memang dia power. Dia kuat, dia boleh memutuskan ikatan antara oksigen dan besi. Oksida besi tu kan. Okey, so hasillah besi yang tulen. Bagaimana persamaan dia di sini? Okey, sebab sebagai logam ni, kalau ferrum dia ada dua jenis, ferrum 3 dan ferrum 2. Sebab itulah ada untuk ferrum 3 dia akan bergabung dengan karbon. Okey, tapi kalau untuk ferrum dua-dua pun boleh. Ferrum 3 oksida boleh dengan karbon monoksida, ferrum 2 pun boleh dengan karbon. Okey, tapi yang penting dia apa dia? Hasil. Kita nak tu aja. Kita nak apa? Kita nak besi yang tulen. Okey, hasil yang seterusnya yang terhasil bersama-sama adalah karbon dioksida. Okey, yang ni awak kena faham betul-betul bagaimana proses penghasilan ferrum tulen. Okey, besi tulen. Okey, yang terakhir, ingat yang satu poin cikgu, karbon dia akan bergabung dengan oksigen, akan menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua, karbon dioksida yang terhasil pula dia akan gabung lagi dengan karbon, lepas tu dia bentuk pula lagi karbon monoksida, dan karbon monoksida dan karbon adalah ejen penurunan yang kuat. Okey, so dia akan pisahkan oksida besi kepada besi tulen. Okey, take note benda ni step 3 ni ada dua benda yang berlaku, ingat cikgu kata. Yang pertama penghasilan ferrum itu besi, dan yang kedua apa dia lagi cikgu? Okey, jom kita tengok. Yang ketiga adalah penghasilan sanga. Okey, ferrum tulen ada fungsi dia untuk buat bahan sesuatu. Sanga juga ada function dia untuk menghasilkan mencipta sesuatu, membantu membina jalan. Nanti awak akan tengok lepas ni. Okey, so benda yang sama berlaku dalam relau bagas, tapi persamaan ataupun tindak balas dia berbeza. Di mana ingat cikgu habang awal tadi, apa fungsi batu kapur, iaitu kalsium karbonat yang putih tu kan. Sebab fungsi kalsium karbonat ni dia akan terurai. Kita masukkan dia, so dia akan terurai dalam tu, dah panas kan. Dia terurai, dia akan menghasilkan kalsium oksida dan kalsium dioksida. Karbon dioksida. Yang ni yang kita nak guna ni, yang cikgu duk pusing ni. Kalsium oksida. Okey, macam mana?
kalsium oksida ini dia akan menarik bendasing. Ingat cikgu abang awal tadi? Okey. Fungsi batu kapur. Batu kapur ni dia dalam dia ada kalsium oksida, dia akan tarik segala bendasing iaitu pasir atau silikon. Cikgu habaq dah awal tadi. Fungsi dia adalah untuk menarik bendasing-bendasing yang masuk sekali sama-sama dalam tu, dia nak hasilkan sanga. Nampak? Kalsium dioksida akan bergabung dengan silikon dioksida iaitu pasir atau silikon, maknanya silikon oksida, dioksida ni pasir atau silikon, dan dia akan membentuk kalsium silikat. Kalsium silikat itu adalah sanga. Okey, nama biasa kalsium silikat sanga. Nama saintifik untuk sanga adalah kalsium silikat. Okey, alright, ingat tadi yang step ketiga ada dua benda berlaku. Apa dia? Penghasilan ferrum dan juga penghasilan sanga. Okey, kena ingat benda tu apa yang berlaku. Yang ni cikgu ulang sekali lagi. Penghasilan sanga, ingat tak kita masuk batu kapur yang putih awal-awal tu? Okey, kita bila dia masuk dalam tu, kalsium karbonat tu dia akan terurai dan dia akan membentuk kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Dan karbon dioksida pula akan bertindak balas menarik bendasing, contoh macam pasir silikon yang masuk sekali untuk membentuk sanga iaitu kalsium silikat. Right? So, step yang keempat adalah nampak ada anak panah, cikgu tunjuk ke bawah. Okey. Kalau dari rela bagas ni awak nampak ni, okey. Ini masuk kat sini dan dia terus ke bawah. Okey, ada dua lapisan kat bawah ni. Yang bawah warna merah ni adalah leburan ferrum yang telah terhasil tadi, eksperimen yang tadi yang ditunjuk tu, dia akan keluar kot pintu bawah sekali. Leburan ferrum akan keluar ke bawah. Kenapa? Ferrum yang dihasilkan akan melebur, betul? Kita nak pure ferrum kan? So dia akan melebur, dia akan keluar ke lorong yang bawah sekali. Sebab dia berat. Ferrum dia lebih tumpat daripada sanga. Okey, yang kedua, leburan ferrum akan mengalir ke bawah relau, turun ke bawah ni. Okey, dan leburan ferrum akan dituang ke dalam acuan dan biarkan menyejuk dan beku. Okey? Kalau ini adalah bentuk leburan ferrum. Kalau awak pernah tengok movie Terminator kan? Kan nak jadi dia punya tu kan, power gila Terminator tu kan, dia boleh duduk dalam leburan ferrum kan, lebih kurang macam tu lah. Okey, so leburan ferrum ni dia akan keluar, dalam ni cair lah, cair. Tetapi bila dia keluar kat sini ada satu bekas lah kita kata, satu acuan. Macam nak buat agar-agar, nak buat bentuk bunga, cari acuan bunga. Sama juga dengan besi ni pun. Kalau awak nak buat ferrum tu bentuk love, bubuhlah acuan bentuk love. Keluarlah. Okey, bila dia dah masuk acuan tu, then dia akan beku. So bila dia beku, dia akan dipanggil nama besi tuangan. Tu dia, itu cara ini. Cikgu ambil gambar daripada sumber Google. Okey, memang banyak boleh search je awak akan jumpa. Kalau boleh search keyword in English, okey, kadang-kadang cari in Malay tak jumpa kan keyword dia kan. Cari keyword dia in English, okey. Ini adalah besi tuangan. Ingat, leburan ferrum bila dia dah beku, dia akan dipanggil besi tuangan. Okey. Seterusnya, yang keempat, sanga pula. Cikgu nak cerita pasal sanga. Tadi ferrum. Sanga pula, yes, dia akan keluar kot belah atas. Ni. Yang bawah ni ferrum. Okey. Tadi ferrum keluar ke bawah sekali kan? Okey, yang sanga dia duduk atas. Sebab sanga dia ringan. Dia kurang tumpat daripada ferrum. Ingat lagi belajar ketumpatan. Siapa ringan duduk atas, siapa berat duduk bawah. Kan? So, konsep dia sama. Sanga ni dia lebih ringan daripada leburan ferrum. So, dia duduk atas. Dia keluar kot saluran atas. Okey, nampak? Awak boleh baca kat sini. Sanga dihasilkan akan melebur. Lepas tu leburan sanga tadi dia akan mengalir ke bawah. Dan sanga yang berada, kenapa dia berada di atas leburan ferrum? Sebab dia kurang tumpat berbanding ferrum. Okey, dan apa kegunaan sanga? Sanga digunakan dalam perindustrian pembinaan seperti membina bangunan dan jalan raya. Kan cikgu habaq dah tadi? Okey, pengekstrakan biji besi ni bukan saja dapat hasilkan satu benda, satu bahan, dua benda, betul? Pure kita dapat, kan? Besi tulen kita dapat dan sanga kita dapat. Sanga pula bukan hasil buang gitu saja. Dia boleh buat pula benda lain. Buat bangunan, buat jalan raya. Okey, clear takat 4 ni sanga. Okey, sekarang kita teruskan kepada
isu-isu perlombongan. Okey, seperti yang murid-murid sedia maklum. Okey, kalau murid-murid rajin membaca kan, memang orang kata apa? Isu perlombongan ni banyak membantu kata apa dari segi industri negara kita kan, bukan takat negara kita, dunia. Tetapi dia ada kesan-kesan sampingan dia. So kesan-kesan sampingan dia kita kena tahu apa dia dan bagaimana kita nak atasi dia, bagaimana kita nak selesaikan dia. Okey, mari kita tengok antara isu-isu perlombongan yang berlaku di Malaysia, antaranya pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Nampak? Awak tengok gambar ni jadi warna merah habis. Okey, ini boleh mengganggu sistem pernafasan, sistem respirasi kita kan. Bukan takat manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, pencemaran lah kan. Okey, yang kedua, penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Yes, of course. Okey, bayangkan 24/7 kan. Benda tu proses, dia tak pernah berhenti. Memang memerlukan tenaga elektrik yang banyak. Okey, seterusnya, isu perlombongan yang tiga adalah pencemaran air. Okey, tak tahu nak buang mana, buanglah sungai. Habis tercemar. Tak boleh macam tu. Dia kena ada cara dan kaedah dia. Okey, ini awak boleh gambar ni cikgu tak ingat. Saya pun Google. Murtabunga tak ingat daripada lupa dah. Okey, sumber Google negara-negara luar ni yang mengalami pencemaran air sebab pencucian biji, nak cuci. Tak boleh buat kaedah tu. Okey, dan bawah ni adalah hakisan tanah akibat penggalian biji. Dah asyik dah korek lama-lama tanah pun runtuh lah, tak boleh nak stay dengan elok, betul? Okey, dan isu perlombongan yang seterusnya adalah tak tahan, bunyi bising oleh jentera perlombongan. Jadi pernah terjadilah kes ni dulu-dulu kawasan perlombongan ada dekat-dekat perumahan. Tak boleh lah ni. Okey, kebanyakannya sudah ditutup sebab dia memang mengganggulah persekitaran. Okey, pencemaran bunyi. Lagi satu, pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Okey, dalam gambar ni pun cikgu ambil sumber Google. Awak tengok gambar kat atas ni, nampak tak macam ada perumahan kan? Kat sini buat lombong. Habislah manusia nak hidup kat situ dengan pencemarannya kan. Mana boleh tahan kan? So isu ini sangat besar dari segi global dan juga isu global, isu tempatan. Okey. Bagaimana penyelesaiannya? Baik, kalau kemusnahan habitat, bagaimana cara nak selesai dia? Kita hadkan bilangan lombong dan menutup lombong yang tidak terkawal atau haram. Betul. Ini betul. Kadang-kadang orang nak untung mudah, cepat, dia tak daftar pun dia buat perlombongan secara haram. Pernah terjadi nah. Okey, seterusnya untuk isu pencemaran air, bagaimana nak atasi? Pastikan syarikat perlombongan melaporkan dengan tepat sisa toksik yang dibuang dan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk mencegah pencemaran. Maknanya kena ada AJK lah yang check, yang make sure syarikat-syarikat ni memang ikut prosedur yang betul untuk untuk buang sisa-sisa ni. Jangan suka hati buang air sungai je kan. Okey. Alright, dan isu yang ketiga, hakisan tanah. Bagaimana nak atasi? Okey, kurangkan kawasan perlombongan biji dan pulihkan tapak-tapak perlombongan dengan cara apa? Kaedah macam tanam semula kan, penanaman semula. Okey, so yang kawasan ni banyak, ada satu tu dekat Perak. Okey, dah tutup dah. Okey, sebab dah tak perlu ataupun dah habis, tutup. Kurangkan. Okey, so isu yang keempat adalah penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Bagaimana nak atasinya? Menggunakan peranti lah, ni zaman teknologi, semua orang buat inovasi macam-macam kan. Okay? So guna peranti untuk jimat tenaga dan fikirkan strategi untuk mencegah penggunaan tenaga menjadi tak terkawal. Okay, zaman semakin moden, betul? Okay, teknologi semakin canggih, idea inovasi pun semakin power kan. So kena carilah orang kata apa, satu kaedah yang satu alat peranti yang untuk jimatkan tenaga elektrik. Okay, alright, dah habis. Okay, dah habis untuk sesi hari ini. Sekarang cikgu nak anak-anak murid ready dengan Kahoot. Mana dia? Okay, ready? Sebab kalau kata guna handphone, okay, ada application Kahoot. Kalau guna laptop lagi senang. Sebelah awak tengok live cikgu, sebelah lagi awak tengok soalan. Okay, so kita buat soalan. Okay, ready? Okay, masukkan nombor PIN 7664601
7664601. Kalau tak ada, cikgu main seorang lah kawan. Jamaknya. 7664601 adalah nombor PIN untuk permainan Kahoot. Okey. Kita tunggu 2 minit. Fatimah dah masuk. Lagi. Mana dia murid yang tidur lagi kah? Seminit. Okey, Carmen. Okey, welcome Carmen. Carmen ni antara student yang selalu join kelas cikgu. Sedangkan dia bukan student sekolah cikgu tau. Dia student sekolah lain. Tapi setiap kali kelas live cikgu buat, dia memang ada. Carmen ni. Okey. Okey, Agil. Rifdi. Bot. Wow, what a nice name. Okey, next lagi. Kah. Masa memanggil. Tunggu seorang lagi. Kita play, okey? Ila. Okey, welcome. Ada lagi tak agak-agak? Aira. Alamak, ramai ada lagi lah pula. Lagi. Okey, kita main Cikgu play ya. 1. Wirda dah masuk. Baru nak ni. Okey. Tak apa, yang tak dah masuk tu boleh je jawab walaupun tak tekan. Okey. Alright, kita mula 1, 2, start. Okey. Okey, ini kuis sains tingkatan 3 pengekstrakan logam daripada bijihnya. Soalan pertama. Okey. Biji besi, apa dia dan apa dia dimasukkan dalam relau bagas bahagian atas. Ingat tak step pertama? Biji besi, apa dia dan apa dia dimasukkan ke dalam relau bagas pada bahagian atas. Okey, jawapan yang warna merah, pasir dan batu. Jawapan warna biru, arangkok dan pasir. Jawapan warna oranye, arangkok dan batu kapur. Jawapan yang hijau, emas dan berlian. Ingat awal-awal tadi tu. Biji besi. Apa dia kita cikgu tu gitu? Okey, 4 orang dah jawab. Guys. Okey, 14. Masa panjang lah pula. Okey. Alright, 5 orang jawab betul, iaitu arangkok dan batu kapur. 3 orang jawab salah. Mesti awak confused. Ingat tak yang awal step? Tak apa, boleh check balik nah. Okey, next. Kita tengok siapa yang leading. Wow, Carmen. Congrats. Okey, next. Soalan yang kedua. Semburan udara yang sangat apa? Dipampkan ke dalam relau bagas di bahagian bawah. Warna merah, udara yang busuk. Warna biru, udara yang sejuk. Warna oranye, udara yang suam. Dan warna hijau, udara yang panas. Ingat, nak masak, mesti buat apa? Buka api. Okey, kalau tak buka api, macam nak masak, kan? Jadi, udara tu mesti... Apa dia? Lekah? Panjang pula masa ni. Okey. Cepat. Okey, 7 orang jawab panas. Tahniah, betul. Seorang jawab sejuk pasal apa. Cikgu ingat cikgu habang tadi nak masak. Kena udara panas. Okey, next question. Carmen, tahniah. Okey, next question. Question nombor 3. Arangkok atau karbon bertindak balas dengan oksigen menghasilkan merah karbon dioksida, biru karbon monoksida, 3 iaitu warna oranye kalsium karbonat, warna hijau magnesium oksida. Karbon campur dengan oksigen akan menghasilkan apa? Karbon dioksida, karbon monoksida, kalsium karbonat atau magnesium oksida. Banyak pula jawab. Okey, kejap. Tunggu masa. Okey, kita buat sampai soalan yang keempat je nah. Okey. Sebab masa mencemburui.
Okey. Alright, Sat tunggu time habis. 6, 7. Banyak lambat pula timing yang hari ni. Okey, ya. 7 orang jawab karbon dioksida betul. Alright. Next question. Ila Lidin, tanya Ila. Okay, last question. Tak apa. Lepas ni awak nak tengok next question, awak boleh live dengan cikgu kita buat kat waktu lain. Okay. Karbon dioksida bertindak balas dengan arangkok akan menghasilkan magnesium oksida warna merah, karbon dioksida warna biru, kalsium karbonat dan kalsium monoksida. Yang mana satu? Karbon dioksida bertindak balas dengan arangkok akan menghasilkan magnesium oksida warna merah, warna biru karbon dioksida, warna kuning oranye kalsium karbonat, warna hijau karbon monoksida. Okey. Wow. How come 18 answer, 19 answers? Okay, sekejap kita tunggu masa. Selalu cikgu letak 30 saat. Hari ni letak 60 saat. Terlajuk. Okey, 7 orang jawab betul. Yang lain salah. Kena check nah. Okey, so kita tengok scoreboard. Okey, Fatimah leading dengan markah 3768. Okey, setakat itu saja untuk soalan hari ini. Okey. Alright, cikgu nak ending dah, nak habis dah. Tahniah kepada Karmel Fatimah tadi. Okey, ini channel YouTube cikgu. Awak boleh follow Cikgu Arifah Raida channel. Ini Twitter cikgu, Cikgu Arifah Raida, dan juga inilah Facebook grup yang cikgu buat live kelas kat sini, iaitu Kelasan Cikgu Arifah Raida. You boleh search and follow cikgu. Apa-apa update tentang kelas, cikgu akan update di sini. Okey? Dan ingat pesanan cikgu, jangan pernah lelah menuntut ilmu kerana berguru demi ilmu. Ingat, berguru demi ilmu bukan hanya untuk peperiksaan semata-mata. Dunia kini hanya di hujung jari. Gunakanlah ia sebaik mungkin. Baiklah, sekian. Cikgu akhiri kata terima kasih diucapkan kepada semua murid-murid dan ibu bapa yang turut serta dalam tuition online ini. Terima kasih juga kepada kru program tuition online Perlis Mengaji yang dikuatkuasa oleh JAIPS, MAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan JPN Perlis. Okey, so dengan itu saja, stay home, study at home, hapuskan COVID-19 bersama-sama. Terima kasih barisan hadapan dan selamat meneruskan ibadah puasa, dan tak lupa cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.